Okay, kita akan lihat kepada penyelesaian latihan kendari 6.10 daripada buku teks KSSM Matematik Tambahan sekenal 5 topik fungsi trigonometri. Jadi kita lihat kepada soalan yang pertama dulu. Soalan A ya. Sin X, soalan A di sini. Sin 2X bersamaan dengan negatif 0.4321. Okey. Soalan ni agak mudah. Kita mula-mula sekali kita cari arcsine kepada ataupun inverse sine kepada negatif 0.4321 terlebih dahulu ya. Ini akan memberikan kita sudut rujukan. Jadi kita akan guna kalkulator untuk mendapatkan sudut rujukan yang diperlukan. Jadi tengok di sini ya. Inverse sine, kita tekan shift dulu dan tekan sine, dapat sine negatif 1 di situ, dan kita letakkan kurungan negatif 0.4321 tutup kurungan. Okey, itu adalah sudut rujukan. Kita jangan pedulikan tadi negatif tu dulu ya. 25.6 itu yang kita nak. 25.6. Jadi saya lukiskan dulu satakan test, dan 25.6 itu adalah sudut rujukannya. Tetapi kita lihat kepada tandanya adalah negatif di situ, bermakna sin kali ini berada ataupun sudut 2x ni berada pada sama ada di sukan ketiga ataupun sukan keempat. Jadi di sinilah 26.5 ya. Jadi sudutnya 25.6 pada sukuan ketiga dan sukuan keempat 25.6 darjah. Okey, sekarang kita akan lihat kepada sudutnya yang sebenar. Untuk 2x kita belum mencari nilai x lagi. Jadi untuk 2x ni kita akan mengukur sudut ini yang pertama, dan sudut yang tersilap di situ. Yang kedua ni ialah sudut pada sukuan yang keempat, iaitu yang sini nombor 2. Tetapi kita tak sudah di situ saja kan. Kita kena ambil lagi dua lagi sudut sebenarnya. Nanti saya akan ceritakan ya kenapa kita perlukan lagi 2 sudut. Jadi sini 2x adalah bersamaan dengan 180 darjah tambah 25.6 darjah. Iaitu sudut yang pertama ya. Pada sukuan ketiga itu. Jadi kita kena tambah 180 lah. Dan yang keduanya ialah 360 darjah tolak 25.6. Sebab kalau satu pusingan terus ini adalah 360. Tetapi kita kena tolakkan 25.6. Jadi dapatlah kita 2 sudut itu. Jadi ini adalah bersama dengan 205.6 darjah. Dan juga 360 tolak 25 jadi 334.4 darjah. Okey. Dan kalau kita nak cari x, sudah tentulah kita kena bahagi dengan 2. Jadi di sini kalau bagi 2 dia jadi kita guna kalkulator lah untuk avoid making mistakes, untuk mengelak daripada kesilapan, iaitu 205.6 bahagi 2. Jadi kita pastikan semuanya betul lah. 102.8. 102.8 darjah, dan 334.4 bahagi 2. Kita dapat 167.2. 167.2 darjah. Kita dapat 2 sudut sini. Sebenarnya jawapan ini hanya separuh daripada jawapan yang dikehendaki. Sebab apa? Sebab walaupun dia minta julatnya daripada 0 hingga 360, kita juga kena tambah lagi 2 lagi sudut, iaitu cuba tengok betul-betul iaitu di sini.
kita kena buat satu round dan tambah lagi. Dan satu lagi ialah sudut ini pula. Saya bubuh satu round lagi dan sampai ke sukuan keempat itu. Kenapa? Sebabnya untuk 2x mungkin saya delete sekejap di sini sampai nakkan ruang kerana kita perlukan itu sebab nanti kita akan bahagikan dengan 2 semula. Jadi bukan setakat 2 sudut ini saja. Jadi kita kena juga campur 360 tambah 180 darjah tambah lagi 25.6 darjah dan yang terakhirnya ialah 720 darjah, iaitu 2 round satakat test tu tolak 25.6 darjah. Kita tengok sekejap lagi apa dia punya impact dia. Okey, mula-mula 360 tambah 180 tambah 25.6. 360 tambah 180 sebab kita buat 2 round tambah 25.6. Jadi 565.6. 565.6 darjah dan yang terakhirnya 720 tolak 25.6. Silap tu. 720. Pastikan kita klik betul 25.6. 25.6. Silap saja situ. 720 tolak 25.6. Pastikan kita betul buat Jadi 694.4. Okey, sekarang kita bahagi 2. Kita tengok sudut yang ketiga tu 565. 565.6 bahagi 2. Sebab 565.6 tu adalah sudut 2x. Kita nak x jadi 282.8. 282.8 darjah dan yang terakhirnya 694.4 bahagi 2 iaitu 347.2. 347.2 darjah. Jadi kita letakkan jawapannya dalam set notasi set. Jadi 4 jawapan di sini. Cuba tengok walaupun saya menambahkan sudut sampai hampir 2 kali round satakat test tu, apabila dia bahagikan 2, dia masih jatuh di dalam julat 0 hingga 360 darjah. Jadi kita kena perlu alert. Bila 2x kita kena lajakkan sedikit sudut tu supaya apabila kita bahagikan dengan 2, sebab sudut kita dapatkan tadi ialah 2x, kita bahagikan dengan 2 untuk mendapatkan x. Kita bagi dengan 2, jadi kita kena lajakkan satu round lagi dalam satakat test. Jadi dapatlah kita jawapan untuk soalan A. Jadi kita teruskan soalan B. Soalan B. Secant 2x tambah 40 darjah sama dengan 2. Jadi kita ada 2x tambah 40. Jadi kita sekali lagi ada 2x di sini. Tapi ada tambah 40. Dia jadi lebih complicated lagi. Mula-mula kita cuba carikan sudut rujukan terlebih dahulu. Belum lagi. Sebab kita ada secant di sini. Secant adalah 1 per cos. Jadi bermakna 1 per cosine 2x tambah 40 darjah adalah bersama dengan 2 ataupun cosine 2x tambah 40 darjah sebenarnya bersama dengan 1 per 2. Jadi kita carikan inverse cosine 1 per 2 itu. Ini tidak susah sebenarnya, tak payah guna kalkulator pun tak apa, sebab kita ketahui bahawa cosine 60 darjah. Cosine 60 darjah adalah 1 per 2.
Jadi inverse cosine pada 1/2 adalah 60 darjah. Okey, kalau tak yakin kita boleh cuba dengan kalkulator, tak mengapa. Kita letakkan inverse cosine, kita tekan shift dulu, tekan cos, dan kurungan kita letak 1/2. Sudah pasti kita akan dapat jawapannya 60 darjah. Okey, 60 darjah. Cosine 60 adalah 1/2. Jadi itu adalah sudut rujukan. Saya lukiskan satu kata di sini. Dan nilai cosine adalah positif. Nilai cosine adalah positif di sini. Jadi untuk cosine, nilai yang positif dia berada pada sukan pertama dan juga sukan keempat. Jadi kita letakkan 60 darjah di sini dan pada sukan pertama dan 60 darjah pada sukan yang keempat. Okey. Kita nak cari sudut yang sebenar, jadi kita kena cari 4 sudut paling kurang, mungkin lebih lagi, iaitu 60 darjah sendiri. Okey. Kemudian yang ini pula sebab sukan keempat. Kemudiannya saya buat warna lain pula. Yang ketiganya sudut ini lebih daripada satu round. Dan yang terakhirnya sudut yang keempat ialah sudut ini. Okey, ini lagi banyak roundnya. Hampir 2 round sampai di situ. Jadi itulah yang kita nak cari. Kita kena tahu sudut rujukan tu 60. Jadi kita gunakan informasi itu. Bermakna letak sebelah. Bermakna 2x tambah 40 darjah adalah bersamaan dengan 60 adalah satu daripada jawapan. Kemudian adalah 300 300 darjah, sebab itu adalah 360 tolak 60. Saya deletekan semula lah untuk lihat dengan lebih mudah. Okey, 60 300 darjah. Kemudian yang seterusnya ialah ini, iaitu 360 tambah 60 lagi. Jadi 420 darjah. Dan seterusnya saya delete seterusnya ini pula. Sudut ini pula iaitu 720 tolak 60. 720 tolak 60 jadi 660. 660 darjah. Ini baru 2x tambah 60 tambah 40. Jadi kita kena tolakkan 40 daripada semuanya untuk dapatkan 2x. Kita habis lagi. Jadi tolaklah 40. Ke semua ini kita tolak 40 darjah. Berapa kita dapat? 60 tolak 40 jadi 20 darjah. 300 tolak 40 jadi 260 darjah. 420 tolak 20 jadi 380 darjah. Dan 660 tolak 40 jadi 620 darjah. Betul ke tu semuanya? Ya, saya rasa betul tu. Sekarang kita kena bahagi dengan 2 pula. Kesemuanya kena bahagi dengan 2 sebab kita nakkan nilai x. Jadi x-nya ialah sama dengan dalam set notasi 20 bagi 2 jadi 10 darjah. 260 bagi 2 jadi 130 darjah. 380 bagi 2 jadi 190 darjah. Dan 620 jadi 310 darjah. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan B. Ada 4 juga jawapannya, iaitu 10, 130, 190 dan 310. Kita selesai ni, kita tengok soalan C pula. Soalan C, cotangent x per 3 bersama dengan 0.4452. Cotangent adalah bersama dengan 1 per tangent. Jadi 1 per tangent x per 3 ini adalah bersama dengan 0.4452. Bermakna tangent pula x per 3 ialah 1 per 0.4452. Itu berapa tu? Guna kalkulator. 1 bagi
0.4452. Jadi ini nilainya. 2.2462. Okey, saya tak mau guna nilai ni sebab kalau saya guna nilai ni, saya terpaksa bundarkan nombornya. Saya tak suka bundarkan nombor sebab apa? Sebab saya akan hilang dia punya accuracy dia, ketepatan nilai dia akan hilang. Saya akan gunakan untuk mencari saya tak akan bahagi nombor ni. Saya akan terus mencari sudut rujukan, iaitu inverse tangent kepada 1/0.4452. Kalau saya buat sebegini, jadi saya tidak akan hilang dia punya accuracy. Saya tidak akan mencairkan nilai dia. Jadi gunakan kalkulator sekali lagi. Guna inverse tangent pula this time, iaitu dalam kurungan saya letakkan 1 bahagi 0.4452, tutup kurungan. Okey. Nilai positif untuk tangent bermakna tangent yang positif bermakna berada pada sukuan pertama dan sukuan ketiga. Okey, nilainya 66. Okey. 66. Jadi pada sukuan pertama dan sukuan ketiga, bermakna 66 berada di sini lebih kurang lah. 66 darjah itu adalah sudut rujukan. Bermakna bermakna X per 3 boleh jadi pada sukuan pertama iaitu 66 darjah ataupun sukuan ketiga iaitu 180 tambah 66 ataupun 246 darjah. Okey. Sekarang sebab ini adalah X per 3, jadi kita perlu darabkan dengan 3. Darab dengan 3 kesemuanya. Jadi X kita akan dapat 66 darab 3 berapa? 66 darab 3 iaitu 198. 198 darjah. Dan yang keduanya 246. 246 darab 3. Jadi 738. Okey, julat yang kendaki ialah antara 0 sehingga 360 darjah. Jadi 738 adalah jawapan yang di luar julat yang dikehendaki. Jadi kita tidak memerlukan jawapan itu, hanya ada satu jawapan saja untuk X. Jadi cukup di sini saja. Okey, selesai sudah soalan C, kita bergerak pada soalan D. 5 tangent X bersama dengan 7 sin X. Okey, kita ada sedikit cabaran di sini. Sebab kita ada dua nisbah trigonometri iaitu tangent dan sin. Jadi kita kena buat sesuatu di sini. Seperkara yang boleh kita ubah iaitu tangent X. Tangent X adalah bersama dengan sin X per cos X. Okey. Kenapa saya nak tukar kepada sin X per cos X? Sebab saya nakkan sesuatu yang ada sin X di kiri dan kanan supaya saya boleh buat pemfakturan selepas ini. Kalau tangent dengan sin di sini, dia ada sedikit kesukaran lah. Macam ni saya nak buat pemfakturan. Kenapa saya buat pemfakturan? Sebab saya nak cari nilai X tu. Okey, jadi saya tukarkan tangent X ni kepada sin per cos. Jadi 5 sin X per cos X bersama dengan 7 sin X. Sekarang saya nak bawa sin X tu ke kiri. Belum lagi. Saya bawa cosine dulu. Ataupun saya darabkan kedua-dua belah tu dengan cosine X. Sebab apa saya nak menghilangkan cosine X di bawah ni, sebelah kiri ni. Jadi sekarang jawapannya, belum lagi jawapannya. 5 sin X bersama dengan 7 sin X cosine X. Okey. Saya nak kumpulkan kesemuanya di satu belah. Jadi ini saya nak buat. Kedua-dua belahnya saya tolak 5 sin X sebab saya nakkan satu belah tu jadi kosong.
Satu belah jadi kosong. Jadi lepas tu saya boleh buat perfaktoran. Jadi saya akan dapat 7 sin X cosine X tolak 5 sin X bersama dengan kosong. Sekarang baru saya boleh buat perfaktoran. Saya keluarkan sin X. Ya. Sebab sin X adalah faktor sepunya untuk kedua-dua term di situ. Jadi saya bawa keluar sin X. Sin X kurungan 7 cosine X tolak 5 bersamaan kosong. Okey, apabila kita dapat ekspresi sebegini ataupun persamaan sebegini, bermakna dua term yang didaratkan menjadi kosong, bermakna sin X adalah bersamaan kosong atau 7 cos X tolak 5 bersamaan kosong. Salah satu tu mesti kosong. Barulah apabila didaratkan menjadi kosong. Okey. Jadi kalau X bersamaan kosong, kita tengok ada 12 sekarang ni. Kalau X bersamaan kosong bermakna X adalah bersamaan dengan kosong darjah, sebab sin kosong bersamaan kosong ataupun 180 darjah. Okey, jadi ini adalah dua jawapan. Kita dah dapat dua jawapan. Di sebelah sini pula, sebelah kanan pula, cosine X adalah bersama dengan 5/7. Macam ni saya dapat tu. Maknanya saya mula-mula saya campurkan 5 ke semuanya, sebelah kiri dan kanan, kemudian saya bahagi dengan 7. Jadi dapatlah 5/7. Mungkin saya tunjukkan satu persatu lah, supaya memudahkan. Saya buat sekali lagi. Okey, tambah 5 kedua-dua belah. Jadi kita akan dapat sebelah kiri 7 cosine X bersama dengan 5. Sebab belah kiri tolak 5 tambah 5 jadi kosong. Kemudian saya bahagikan dengan 7 kedua-dua belah. Bahagi dengan 7, jadi kita dapat cosine X bersama dengan 5/7. Jadi kita akan cari sudut rujukan, iaitu inverse cosine kepada 5/7. Iaitu berapa? Kita guna kalkulator. Cosine 5/7, kita akan dapat sudut rujukannya ialah 44/4. Okey, 44/4. Jadi saya lukiskan sudut rujukannya dulu. 44/4. Bermakna dia berada pada sukuan yang pertama, 44/4, sebab cosine-nya positif, dan juga sukuan keempat, 44/4. Bermakna untuk di sebelah kanan ini, X adalah bersama dengan 44/4 darjah dan juga 360 tolak 44/4. Berapa tu? 360 tolak 44/4, iaitu salah tu. 360 tolak 44/4, iaitu 315/6. Jadi X adalah persamaan, kita kumpulkan semuanya dan saya susunkan dalam increasing number dalam susunan, iaitu kosong darjah, kemudian 44/4 darjah, 180 darjah dan 315/6 darjah. Jadi ada 4 penyelesaian untuk nilai X untuk soalan D. Kita teruskan soalan E. Soalan E iaitu sin cos 2x tolak 2 sin x bersama dengan cosine 2x. Kita ada cosine 2x, kita ada satu cabaran yang baru. Jadi kita perlu gunakan satu identiti, iaitu cosine 2x adalah bersamaan dengan apa dia? 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Kita gunakan inilah. Saya guna, dia ada 3 sebenarnya identiti ya. Satu lagi cosine 2x adalah 2 cosine cos 2x tolak 1. Dan satu lagi ialah cosine 2x bersama dengan
cosine kuasa 2x tolak sin kuasa 2x. Saya pilih yang ini sebab saya nak menseragamkan nisbah trigonometri yang menggunakan sin saja. Jadi sekarang ni sin kuasa 2x tolak 2 sin x bersama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Saya nak kumpulkan kesemuanya sebelah kiri dan tinggalkan sebelah kanan tu kosong saja. Jadi kita akan dapat 3 sin kuasa 2x tolak 2 sin x tolak 1 bersama dengan kosong. Jadi kita sekarang ni boleh faktorkan. Okey, pemfaktoran ni mungkin nampak agak sukar sebab mempunyai fungsi trigonometri dalam tu. Tetapi ini agak serupa dengan persamaan ini iaitu 3x kuasa 2 tolak 2x tolak 1 bersama dengan kosong. Kita anggapkan x tu adalah sin x. Kalau kita gantikan, kita jadi mudah untuk memfaktorkan. Jadi kita perlukan 3x ini, x di sini, dan 1 dan 1 sini. Kerana 3x, silap 3x dan x 3x dan x, kerana 3x darab x jadi 3x kuasa 2. Dan 1 darab 1 jadi 1 lah. Dan di sini tentulah tolak, di sini adalah campur. Jadi 3x darab tolak 1 jadi tolak 3x tambah 1 jadi tolak 2x. Jadi ini adalah pemfaktoran yang betul. Jadi saya letakkan di sini 3 sin x tambah 1 dan sin x tolak 1 bersama dengan kosong. Okay, saya nak delete, padamkan ini, nak memerlukan ruang ya. Okay, saya sambung di sini pula. Bermakna salah satu daripada ini mestilah kosong sebab hasil darab 2 term dalam kurungan itu bersama dengan kosong. Jadi sama ada 3 sin x tambah 1 bersama dengan kosong ataupun sin x tolak 1 bersama dengan kosong. Okey. Kalaulah 3 sin x tambah 1 bersama kosong, bermakna 3 sin x bersama dengan tolak 1 ataupun sin x bersama dengan tolak 1/3. Di sini pula belah kanan lah sin x adalah bersama dengan 1. Kita tengok sebelah kiri dulu. Jadi inverse sin kepada negatif 1/3 ialah, kita guna kalkulator, kita nakkan sudut rujukan saja. Kita tahu sin di sini adalah negatif, bermakna dia berada pada sukan ke-3 dan ke-4. Kita nakkan inverse sin. Tak payah letak negatif tak pada situ. Kita letakkan 1/3 saja, pun tidak mengapa. Dapatlah kita, saya bundakan jadi 19.5 untuk memudahkan kerja saya. Jadi di sini 19.5 darjah ya. Okey. Berada pada sukuan ke-3 dan ke-4. 19.5 darjah, 19.5 darjah. Bermakna x adalah 180 tambah 19.5 darjah ataupun 360 darjah tolak 19.5 darjah, iaitu berapa? Guna kalkulator. 180 tambah, itu maknanya 199.5. Okey, 199.5, tak payah guna kalkulator lah. 199.5 darjah ataupun tolak ini 360 tolak 20 jadi 340. Jadi 340.5 darjah. Okey, kita dah selesai untuk sebelah kiri ni. Sebelah kanan pula sin x bersama 1. Okey, sin x bersama 1 ada satu persenaian untuk julat kosong hingga 360, iaitu x bersama dengan 90 darjah. Itu saja. Okey, itu saja penyelesaiannya, 90 darjah. Bermakna ada 3 penyelesaian untuk x, iaitu yang pertama ni ialah 90 darjah,
Kemudian 199.5 darjah. Dan yang ketiga ialah 340.5 darjah. Jadi selesailah soalan E kita. Kita teruskan soalan F pula. Soalan F iaitu sin X tambah 30 darjah bersama dengan cosine X tambah 120 darjah. Sekarang kita ada sudut majmuk. Jadi kita perlukan formula untuk sudut majmuk, iaitu apa dia? Iaitu sin A tambah B, iaitu bersamaan dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Dan juga cosine A tambah B, iaitu cos A cos B tolak sin A sin B. Jadi kita gunakan dua rumus sudut majmuk. Satu untuk sin, satu lagi untuk cosine. Jadi kita apply di sinilah. Untuk sin, kita letakkan sin X cosine 30 darjah tambah cosine X sin 30 darjah. Okey, dan sebelah kanannya pula ialah cosine X cosine 120 darjah tolak sin X sin 120 darjah. Okey, kita kena cari nilai cosine 30, sin 30, cosine 120 dan sin 120. Pertamanya cosine 30 darjah. Kita kena gunakan kita kena hafal sebenarnya, ataupun kita gunakan segitiga sama. Okey, segitiga sama yang sisinya 2, 1 di sini. Ini adalah 30 darjah. Jadi untuk cosine ini adalah root 3, punca cos 2 bagi 3, bermakna cosine 30 darjah ialah punca cos 3 bagi 2. Sin 30 darjah pula ialah 1/2. Guna segitiga yang sama juga tadi. Cosine 120 darjah. Okey, 120 darjah berada pada sukuan yang kedua, sukuan kedua, dan dia punya sudut rujukan adalah 60 darjah. Okey, kalau saya lukiskan segi sudut satu katanya, 120 darjah ada di sini. Dan sudut rujukannya ada 60, sebab 120 tambah 60 adalah 180. Jadi cosine 120 darjah ada bersama dengan negatif cosine 60 darjah, iaitu negatif 1/2. Negatif 1/2. Sebab cosine 60 adalah 1/2. Menggunakan segitiga yang sama juga untuk sudut 60 darjah, itu 1/2. Manakala sin 120 darjah pula adalah bersama dengan, sama juga dengan sin 60 darjah. Sebab pada sukuan kedua sin adalah positif. Jadi sin 60 darjah adalah bersama dengan punca cos 2 3/2. Jadi kita gantikan ke semuanya. Semuanya nilai cosine 30 dulu, iaitu sec 3/2 sin X tambah sin 30 adalah 1/2 cosine X bersama dengan cosine 120. Ini adalah nilai negatif, iaitu negatif 1/2 cosine X dan tolak 120, iaitu sec 3/2 sin X. Kita perlu kumpulkan Kita perlu kumpulkan kesemua term ini di satu tempat. Maknanya kita bawa kesemua ini ke kiri, semuanya pun jadi positif Jadi sec 3/2 tambah sec 3/2 kita akan dapat untuk sin tu ialah sec 3 sin X. Dan 1/2 cos X tambah 1/2 cos X jadi 1 jadi cos X lah, 1 cos X bersama dengan kosong.
Kita masih belum dapat menyelesaikan apa-apa di sini kecuali kalau kita tukarkan sebab kita ada sin dengan cosine x di sini. Kita perlu tekan satu saja nisbah trigonometri. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita bahagikan kedua-dua belah ini dengan cosine x. Sebab saya nak hilangkan cosine x di sini dan sin x bahagi cosine x menjadi tangent x. Jadi kita dapat set 3 tangent x tambah 1 bersama dengan kosong. Okey, saya sambung di sinilah. Bermakna tangent x adalah bersama dengan negatif 1 per set 3. Jadi kita bolehlah cari nilai x. Okey, kita tengok nilai ini negatif. Bermakna dia berada pada sukan kedua dan keempat untuk tangent. Dan dia punya sudut rujukannya di sini. Jadi kita gunakan kalkulator untuk mencari sudut rujukan. Iaitu kita guna inverse tangent. Inverse tangent kurungan negatif 1 bahagi ataupun kita letakkan sebagai par set 3 tutup kurungan. Okey, 30. Itu bermakna 30 tu adalah sudut rujukan lah. 30 ada sudut rujukan. 30 darjah. Bermakna x ialah 180 darjah tolak 30 dan juga 360 darjah tolak 30. Bermakna x adalah bersama dengan dalam notasi set iaitu 150 darjah dan juga 330 darjah. Dua penyelesaian untuk x untuk soalan F. Teruskan untuk ke soalan G pula. Soalan G 7 sin x tambah 3 cos 2x sama kosong. Kita ada sudut berganda sekarang ni. Kita kena guna rumus cosine 2x bersamaan dengan cosine cos 2x tolak sin cos 2x. Okey, ini adalah rumus yang pertama. Tetapi saya ada satu lagi rumus iaitu sin cos 2x tambah cosine cos 2x bersama dengan 1. Jadi saya nak menghilangkan cosine di dalam rumus ini. Dia akan jadi cosine cos 2x bersama dengan 1 tolak sin cos 2x. Okey. Bermakna cosine 2x adalah bersama dengan 1 tolak 2 sin cos 2x. Okey, jadi itulah yang saya akan tukarkan cosine 2x tu dengan 1 tolak 2 sin cos 2x. Jadi bersama dengan 7 sin x tambah 3. Saya gantikan cosine x 2x tu dengan 1 tolak 2 sin cos 2x bersama dengan kosong. Okey. Selesaikan 7 sin x tambah 3 tolak 6 sin cos 2x sama kosong. Saya nak susunkan dan saya nak inversekan dia punya tanda sebab saya tak suka negatif 6 perkali kepada sin cos 2x. Sebab nanti nak buat perfaktoran dia jadi sedikit susah lah. Jadi saya tukarkan kepada positif dan saya susunkan jadi 6 sin cos 2x. Semuanya inverse Jadi 7 sin x ni jadi negatif 7 lah. Dan positif 3 jadi negatif 3 bersama dengan kosong. Jadi sekarang saya boleh buat pemfaktoran. Okey. Saya fikir 6 sin cos 2x ni saya letakkan 3 sin x. Saya teka dululah. Harap betul lah. Kemudian sebab apa? Sebab 3 sin x darab 2 sin x bersama dengan 6 sin cos 2x ya. Dan kita lihat kepada negatif 3.
kita ada dua nombor yang didarabkan jadi negatif 3, iaitu dua pasangan sama ada negatif 1 darab 3 ataupun negatif 3 darab 1. Di sini saya yakin 3 terletak di sini dan 1 di sini. Sebab apa? Dan kita letakkan negatif di sini dan positif di sini. Sebab 3 sin X darab negatif 3 akan jadi negatif 9. Negatif 9 sin X. Dan campur 1 darab 2 sin X, iaitu negatif 9 tambah 2, iaitu jadi negatif 7. Jadi tepatlah apa nama persamaan kuadratik trigonometri itu. Jadi sekarang ni bermakna 3 sin X tambah 1 bersamaan kosong atau 2 sin X tolak 3 bersamaan kosong. Okey, bermakna kita bagikan 2 sini. Bermakna sin X adalah bersamaan dengan tolak 1/3 atau belah kanan ini iaitu sin X bersama dengan 3/2. Okey, sin X bersama 3/2 adalah satu nilai yang tidak benar ya. Sebab apa? Sin X adalah julat sin X adalah di antara negatif 1 dan 1. Tidak ada nisbah trigonometri untuk sin yang nilainya lebih daripada 1. Jadi penyelesaian yang kedua di sini tidak boleh dipakai. Tidak ada ya. Tidak ada. Cuba ambil kalkulator lah. Cuba kita tengok inverse sin 3/2 dapat apa. Tengok inverse sin 3/2. Ada maths error. Tak boleh tak dapat. Yang kita boleh guna ialah negatif 1/3. Jadi sebelah kiri saja yang kita boleh pakai. Dan negative sign bermakna X tu berada pada sukan ketiga ataupun sukan keempat. Dan ini adalah dia punya sudut reference, sudut rujukan dia. Bermakna inverse sin 1/3 untuk mendapatkan sudut rujukan saja ya. Inverse sin 1/3. Tidak perlu letakkan negatif ya. Sebab saya nakkan sudut rujukannya saja. Iaitu 19.5. 19.5 darjah. Sudut rujukan dia di sini. 19.5 darjah. 19.5 darjah. Bermakna X adalah 180 darjah tambah 19.5 darjah. Ataupun nak create ruang sikit ya. Ataupun 360 tolak 19.5 darjah. Bermakna X adalah ada dua penyelesaian dia saja, iaitu 199.5 darjah ataupun 340.5 darjah. Jadi inilah dia dua nilai untuk X. Penyelesaian untuk soalan G. Siap soalan G. Kita teruskan soalan H. Sin X bersama dengan 3 sin 2X. Kita ada sudut berganda. Jadi kita guna rumus sudut berganda untuk sin. Sin 2X adalah bersama dengan 2 sin X cos X. Ini dia rumus sudut berganda untuk sin. Kita akan gunakan ini. Jadi sin X bersama dengan 3 sin 2X. 3 darab 2 bersama jadi 6 lah. Sin X cos X. Okey, kita nak kumpulkan kesemuanya pada satu side. Jadi 6 sin X cos X tolak sin X bersama dengan kosong. Jadi kita boleh buat pemfaktoran. Faktoran ni tak susah sangat. Kita keluarkan sin X saja. Sebab sin X adalah faktor supunya. Jadi yang tinggal dalam kurungan ialah 6 cos X tolak 1 bersama dengan kosong.
Jadi di sini kita dapati sin X adalah bersama dengan kosong atau cos X bersama dengan 1/6. Kalau jika sin X bersama dengan kosong, bermakna X adalah bersama dengan 0 darjah ataupun 180 darjah. Jadi ada dua nilai untuk X kalau sin X bersama dengan kosong di dalam julat 0 hingga 360. Okey, satu lagi. Jika cos X bersama dengan 1/6. Ini kita kena cari sudut rujukan. Sin inverse, bukan inverse sin tapi inverse cosine. Jangan silap ya. Kalau silap ni hilang markah. 1/6. Apa dia punya sudut rujukannya? Kita gunakan kalkulator. Inverse cosine 1/6 iaitu 80.4. 80.4 darjah. Dan cosine di sini nilainya positif. Positif bermakna dia berada pada sukan pertama ataupun sukan keempat ya. 80.4 80.4 darjah. Jadi X ialah 80.4 darjah ataupun 360 tolak 80.4. Kita selesaikan terus. 360 tolak 80.4 279.6. 279.6 darjah. Jadi kita ada 4 penyelesaian untuk X ni. Itu 0 darjah, 80.4 darjah, 180 darjah dan 279.6 darjah. Jadi selesailah soalan H. Jadi selesailah soalan H. Kita tengok soalan I, iaitu soalan terakhir untuk soalan nombor 1. I cosine X tolak 60 darjah. Kita ada sudut majmuk di sini. 3 cosine X tambah 60 darjah. Kita guna rumus untuk sudut majmuk cosine, iaitu A tambah B, iaitu bersama dengan cosine A cosine B tolak sin A sin B. Tapi kalau cosine A tolak B pula, iaitu bersama dengan cosine A cos B tambah sin A sin B. Okay, kita terus gunakan cosine X tolak 60, iaitu cosine X cosine 60 darjah tambah sin X sin 60 darjah bersama dengan 3, iaitu cos X cos 60 darjah tolak sin X sin 60 darjah. Jadi kita selesaikan. Cosine 60 darjah adalah bersama dengan 1/2, manakala sin 60 darjah pula ialah sek 3/2. Jadi kita gunakan terus 1/2 cosine X tambah sek 3/2 sin X, ya betul, bersama dengan kita terapkan 3. Cosine 60 adalah 1/2, bermakna 3/2 cos X dan tolak 3 didarab dengan sek 3/2 sin X. Kita kumpulkan kesemuanya di sebelah kiri. Okey, jadi kita dapat apa? Untuk sin begini ya. Okey, saya tak mau kumpulkan kesemuanya sebelah kiri sebab saya nak
Letak sin di sebelah kiri, cosine di sebelah kanan. Sebab nanti saya nak mewujudkan tangent. Kita kena plan lah. Kita kena plan macam mana kita nak menyelesaikan masalah ni. Jadi, root 3/2 tambah 3 root 3/2 bersama dengan 2 root 3. 2 root 3 sin X bersama dengan 3/2 tolak 1/2. Jadi, 1 cosine X. Okey, sampai di sini kita bahagikan kesemuanya dengan cosine X. Sebab macam saya cakap tadi, saya nak tukarkan jadi tangent. Sebab saya tak boleh selesaikan masalah ni apabila saya ada sin dan cosine. Saya nak satu saja. Jadi apabila kita bagi dengan cosine, kita akan dapat 2/3 tangent X bersama dengan 1. Okey. Sambung di sini. Bermakna tangent X adalah bersama dengan 1/2/3. Okey, jadi kita cari sudut rujukan dulu ya. Tangent adalah positif, bermakna dia boleh terletak pada sukan pertama ataupun ketiga. Guna kalkulator. Inverse tangent kurungan 1 bahagi hubung kurungan satu lagi 2 darab setiga hubung kurungan 2 kali untuk tutup okey. Jadi ini adalah sudut rujukan iaitu 16.1. 16.1. Letak sini. Tangent adalah positif, bermakna dia berada pada sukan pertama ataupun ketiga. 16.1 darjah. 16.1 darjah. Okey. Bermakna X ialah 16.1 darjah ataupun 180 tambah 16.1 iaitu 196.1 darjah. Jadi ini adalah penyelesaian untuk soalan I. Ya. Jadi selesai sudah nombor 1. Kita tengok pada soalan nombor 2 pula.